Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Semalam kita berhenti pada perkataannya wa illam yukaffir 'anis sabiq. Wa illam yukaffir 'anis sabiq. Dua poin terakhir. Dua poin. Pertama, mutakarriratun bitakarruril ifsad. Yang kedua, wa illam yukaffir 'anis sabiq. Apa dia dua poin tersebut? Kafarah uzma akan berulang, maknanya akan berbilang dengan berbilang-bilangnya al-ifsad, perbuatan merosakkan puasa dengan jima' dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan berbilang walaupun seseorang itu belum membayar kafarah. Wa illam yukaffir tu maksudnya dia belum membayar kafarah daripada dia belum membayar kafarah daripada waqti yang pertama. Dia belum bayar lagi kafarah waqti yang pertama. Ramadan tahun depan dia buat lagi, maka akan berulang juga. Jadi dua perkara itu perlu diambil perhatian. Kita sambung hari ini, InsyaAllah. Semua dah bersedia insyaAllah. Semua dah bersedia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ahu. Tengok pada ibaratnya kita mula malam ni. Ma'ahu. Bijima'in kafaratun ma'ahu. Hu kembali kepada apa? Hu kembali kepada qada dhalika as-sawm. Hu tu kembali kepada qada dhalika as-sawm. Ma'ahu ay ma'a qada'i dhalika as-sawm. Di samping dia kena bayar kafarah, dia juga perlu qada'. Dia perlu juga qada' puasa tersebut. Sekarang ini akan masuk pada apakah kafarahnya. Apakah kafarahnya? Apakah kafarahnya? Sebelum tu ini ada disebut dalam kitab Matan Safinatun Najah. Atas orang yang melakukan waqti dengan 9 syarat yang disebut dalam kitab I'anah ini,
ada beberapa perkara yang lazim atas diri dia. Apa dia? Apa yang berlaku atas diri dia? Berapa? Kita kira. Pertama, puasa dia batal. Pertama apa dia? Puasa dia batal. Yang kedua, dia perlu imsak. Yang ketiga, dia perlu qada. Dia pertama dia berdosa. Puasa dia batal. Dia perlu imsak. Dia perlu qada. Dan dia kena bayar kafarah. Cuba kira. Ada 5. Pertama apa dia? Pertama dia berdosa. Yang kedua puasa dia batal. Yang ketiga dia perlu imsak. Yang keempat dia perlu qada. Dan yang kelima dia perlu bayar kafarah. Kalau nak tambah lagi, ada sebut dalam kitab i'anah, dia kena ta'zir. Dia kena ta'zir. Nanti boleh tulis tu 6 perkara tu yang berlaku pada al-wati, orang yang wati. Apakah kafarah tersebut? Wal kafaratu itqu raqabah mu'minah. Itqu raqabatin mu'minatin. Fasawmu syahraini ma'at tatabu'i in ajaza anhu. فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. Nanti tulis 6 perkara tadi tu. Apa sempat tadi. Jadi kafarah tersebut, apa dia? Kafarah tersebut, pertama, itqu raqabah, membebaskan hamba. Itqu raqabah, membebaskan hamba. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, memberi makan. Yang ketiga, memberi makan. Memberi makan. Jadi kafarah ni, kafarah yang dikenakan, dia dipanggil juga kafaratul uzma, kafarah yang besar. Kafarah yang dikenakan ini, dia bukan jenis mukhayyarah, tapi dia jenis apa? Murattabah. Kafarah ni dia jenis murattabah, bukan jenis mukhayyarah. Kemudian dia murattabah pula ibtidaan wantihaan. Perkataan ni ada disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Dia adalah kafarah jenis murattabah ibtidaan wantihaan. Apa maksud murattabah? Dia bukan mukhayyarah. Apa maksud murattabah? Perlu dilakukan mengikut step. Bila tidak boleh martabat pertama ataupun khislah pertama, barulah dia boleh buat yang kedua. Tidak boleh yang kedua, barulah boleh buat yang
ketiga. Itu yang dimaksudkan murattabah. Boleh faham? Apa maksud ibtidaan wa intihaan? Dia punya susunan 3 tingkat itu daripada awal sampai akhir. Dia tidak ada macam sesetengah jenis kafarah yang dia murattabah ibtidaan tapi mukhayyarah intihaan. Dia bukan macam tu. Tetapi dia adalah jenis murattabah ibtidaan dan intihaan. Okey, apakah contoh kafarah yang dia jenis mukhayyarah ibtidaan, murattabah intihaan? Cuba bagi contoh. Siapa boleh bagi contoh? Kafarah yang mana pada peringkat awal diberi pilihan. Siapa boleh bagi contoh? Ustaz Ibrahim Jaafar bagi contoh yang mukhayyarah ibtidaan, murattabah intihaan. Mana contoh dia? Kafarah apa? Kafarah. Tak ada jawapan lagi ni? Kafarah kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Kafaratul yamin dalam Quran Allah SWT berfirman, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah." Nampak tu? Bila perintah tu dia datang dengan au, kita belajar dalam usulul fiqh, maka dia dipanggil amrun mukhayyar. Dipanggil apa? Amrun mukhayyar. Dia ada beberapa amar yang mana diberi pilihan. Ada yang murattab, kewajipan dia wujuban mukhayyaran. Ada yang wujuban murattaban. Okey? Tulis tu. Yang jenis kafarah diberi pilihan pada peringkat awal, kemudian ada tertib pada hujungnya, iaitu kafaratul yamin. Boleh ambil daripada ayat Quran yang saya bacakan. Saya bacakan tadi. Okey. Dan 6 perkara yang kena pada wati, orang yang wati. Orang yang wati dia kena 6 perkara. Okey. Wal kafaratu itqu raqabah. Dan bermula kafarah itu adalah membebaskan hamba. Membebaskan hamba yang beriman. Syarat dia mesti apa? Hamba yang beriman. Seterusnya, fa saumu. Fa tu fa apa ni? Fa memberi faedah apa ni? Fa saumu. Fa huruf fa ini memberi faedah apa? Al-fa'u tufidu. Tak ada jawapan pula hari ni. Fa sawmu syahraini ma'at tatabu'i in ajaza anhu. In ajaza anhu. Jadi fa, bila tengok dalam kitab, dia ambil perhatian tu fa yang ada tu fa apa? Fa tafri' ke? Fa ataf ke? Fa jawab ke? Fa fasihah ke? Kalau fa ataf dia memberi makna apa? Itu semua dibahaskan. Jadi fa ni, bila dia datangkan fa, dia tidak datangkan waw. Ini perkara basic dalam pelajaran huruf. Kita belajar dalam usul fiqh, dalam nahwu pun dipelajari. Al-waw tufidul jama'. Kalau waw, dia memberi faedah kumpul, jama'. Tetapi kalau fa, dia memberi faedah tertib. Fa memberi faedah apa? Tertib. Tertib lah, nak bagi tahunya benda tu tertib.
Fasawmu syahraini ma'at tatabu'i in ajaza anhu. Maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan. Hendaklah apa? Dia berpuasa 2 bulan ma'at tatabu'. 2 bulan itu pula mesti dibuat secara berturut-turut. Mesti dibuat secara berturut-turut. In ajaza anhu. Kalau dia lemah daripadanya. Hu tu kembali kepada apa? In ajaza anhu. Hu itu kembali kepada itqu raqabah. Hu tu kembali kepada apa? Itqu raqabah. Dia tak mampu nak dapatkan hamba. Nak bebaskan hamba tu dia tak mampu. Jadi tak mampu, al-ajzu tu, tak mampu itu ada 2. Ada hissi, ada syar'i. Ada hissi, satu lagi ada syar'i. Kalau hissi tu memang hamba tu tak ada. Hamba tu tak ada kat tempat dia. Hamba tidak ada di tempat dia. Dalam jarak bawah daripada masafatul qasri. Kalau syarak itu maksudnya dia tak mampu tu segi syarak. Hamba ada tapi dia tak ada duit. Duit ada tapi nak guna untuk sara keluarga dia. Untuk sara keluarga dia. Faham tak? Jadi tengok tu perkataan al-ajzu. Al-ajzu lemah. Tak boleh dapatkan hamba ni, dia ada hissi dan dia ada syar'i. Dalam zaman kita sekarang ini, kita tidak boleh dapatkan hamba tu hissi ke syar'i. Hissi ke syar'i? Hissi ataupun syar'i. Untuk zaman kita, kita tak boleh dapatkan hamba ni. Kalau zaman kita, adakah hissi ataupun syar'i? Zaman kita. Siapa boleh jawab? Zaman kita ni hissi ataupun syar'i? Zaman kita al-ajzu an itqi raqabah itu adalah hissi. Hissi. Tak ada. Hamba tu tak ada. Nak jumpa hamba tu kat tempat kita lah. Tak ada. Maka kita secara pastilah untuk tempat kita zaman sekarang ini, hamba tu tak ada, maka kita pindah. Maksudnya orang tersebut dia pindah pergi ke seterusnya, iaitu dia kena puasa. Puasa berapa banyak? Kena puasa 2 bulan. 2 bulan tu pula berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi kalaulah dia miss walaupun 1 hari, khalas, dia kena mula balik daripada awal. Kalau dia miss 1 hari saja, maka dia kena mula balik daripada awal. Fa datang lagi. Fa it'amu 60 miskinan au faqiran in ajaza 'anil saumi. Dia hamba yang dalam cerita 3 Abdul tu tak sah. Hamba tu tak sah. Ustaz Ibrahim. Hamba tu mana sah? Itu kan orang merdeka yang dijual. Dia memanglah buat cerita lawak je. Tapi kalau kita nak bahaskan dari segi hukum fiqah, hamba tu tidak sah lah dijadikan hamba. Sebab mana boleh menjual orang yang merdeka. Hamba tu hanya akan sabit dengan jalan istirqaq yang datang melalui peperangan ataupun pembelian hamba yang sah daripada jalan yang sah sebelumnya. Okey? Jadi dalam cerita 3 Abdul tu dibuat lawak je lah. Segi hukum fiqahnya tidak sah. Situasi itu disebut sebagai hamba dari segi istilah syarak. Okey. Fa datang lagi.
Tadi saya dah sebut dah fa ini memberi faedah apa? Fa bila datang? Fa bila datang dia memberi faedah apa? Fa dia datang memberi faedah apa? Al-fa'u tufidu tertib. Tertib ikut susunan. Fa it'amu sittina miskinan au faqiran. Fa it'amu sittina miskinan au faqiran. In ajaza 'ani shaum. Kalau dia tak boleh puasa, dia tak boleh puasa sebab apa? Li haramin, kerana tua, au maradin, ataupun kerana dia sakit, biniyati kafaratin. Biniyati kafaratin. Jadi jar majrur ni biniyati kafaratin, jar majrur biniyati kafaratin ini, dia ini muta'alliq dengan mana? Biniyati kafaratin muta'alliq pada apa? Muta'alliq kepada kullum minal khisali thalath. Biniyatil kafarah dia muta'alliq kepada apa? Kullum minal khisali al-thalathah. Maksudnya apa? Tiga khisal tadi. Apa tiga khisal tadi? Pertama, membebaskan hamba. Yang kedua, berpuasa 3 bulan. 2 bulan. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Jadi ini kan disebut 3 khisal. 3 khisal ini biniyati kafarah. Jadi biniyati kafarah tu tulis dia punya muta'allaq dia, takluk dia dengan niat kafarah. Dengan niat kafarah tu maksudnya kalau dia bebaskan hamba, dia kena bebaskan dengan niat ini, bebaskan hamba untuk bayar kafarah. Macam tu. Dia puasa 3 bulan, 2 bulan itu dia perlu niat puasa. Macam kita dah belajar pada awal kan bab niat, dia perlu ta'yin jumlah, ta'yin ijmali. Dia perlu ta'yin ijmali. Maknanya dia puasa esok hari ini sebagai puasa kafarah. Walaupun dia tak nyatakan ini kafaratul jima', tak mengapa. Memadai ta'yin jumlah secara ijmali, ta'yin ijmali. Kalau dia memberi makan, dia perlu niatkan masa dia bagi makan tersebut, yang ini untuk membayar kafarah. Okey? Jadi biniyati kafarah ni, kait ni adalah kait apa? Biniyati kafarah ini dia adalah kait ihtirazi. Biniyati kafarah dia adalah kait ihtirazi. Kait ihtirazi. Maksudnya apa? Apa maksud kalau dia adalah kait ihtirazi? Maksudnya apa? Maksudnya apa dia? Kalau dia tak niat kafarah, maka dia punya bebaskan hamba itu jadi, tapi tak kira dia membayar kafarah. Itu isu dia. Kalau dia bebaskan hamba itu, jadilah bebaskan hamba, tetapi bebaskan hamba itu tidak dikira sebagai membayar kafarah. Sebab dia kan membebaskan hamba itu kan wajib. Wajib atas dia. Bila wajib, dia kena niat lah. Dia kena niat lah untuk buat ibadat tersebut. Jadi bila dia tak buat, dia tak niatkan, maka tak jadilah untuk perkara tersebut. Itu sir dia. Kena ada apa? Niyah kafarah. Biniyati kafarah, dengan niat kafarah. Cuba tengok betul-betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yu'ta likulli wahidin muddun min ghalibil qut. Kemudian soalan seterusnya, yang nak diberi, jins tu, jins yang nak bagi kepada fakir miskin, jins yang nak diberi kepada fakir miskin itu,
Jins yang macam mana? Yang nak diberi kepada fakir miskin. Wa yu'ta likulli wahidin muddun min ghalibil qut. Jins yang nak dibagi itu adalah diberikan, wa yu'ta, diberikan likulli, bagi setiap seorang, likulli wahidin ay minhum muddun min ghalibil qut. Min ghalibil qut, ataupun mudah bahasanya, qut yang dia nak kena bayar ni, qut ni, makanan ni adalah makanan yang kalau dalam bab zakat fitrah kena bayar. Itulah makanan yang nak kena bayar. Jadi niat kafarah itu adalah apa? Niat kafarah itu adalah qaid ihtirazi. Kalau tak ada niat tak sah. Okey. Diberi bagi setiap seorang akan satu mud daripada ghalib qut. Nak mudah ingat, yang nak dikena bagi kepada 60 orang miskin itu 60 mud. Setiap seorang paling kurang satu mud. Dan jenis mud ataupun jenis makanan yang nak diberi itu adalah jenis makanan yang disyaratkan dikeluarkan dalam bab zakat fitrah. Itu mudah nak ingat. Dalam bab zakat fitrah kena keluarkan apa yang kita belajar? Dalam bab zakat fitrah kena keluarkan ghalib qut. Qut yang ghalib, makanan asasi, tempatan. Sebanyak satu mud bagi setiap kepala daripada 60. Jadi daripada setiap itu diberikanlah kepada 60 orang miskin. Dalam mazhab Syafi'i 60 itu penting. Dalam mazhab Syafi'i 60 itu penting. Tapi kalau dalam mazhab Maliki 60 tu tak penting. Yang penting 60 cupak. 60 cupak bagi dekat satu orang pun boleh. Mazhab kita tak boleh. Dalam mazhab kita, dalam bab ni tak boleh. Kafarah jenis macam ni ataupun dalam bab kafarah zihar ke, tak boleh. 60 itu orang itu mesti 60. Di samping cupak itu mesti setiap seorang tak kurang daripada satu cupak. Okey? Boleh faham? Wala yajuzu sarful kafarati liman talzamuhu mu'natuhu. Ini kaedah ni. Ini kaedah. Apa-apa tanggungjawab dam ke, kafarah ke, nazar ke, zakat ke, ini kaedah umum ni. Boleh ambil ni. Kaedah apa? La yajuzu sarful kafarah liman talzamuhu mu'natuhu. Seumpama dengan surah kafarah ini zakat. Seumpama surah kafarah ini adalah apa? Dam. Seumpama surah kafarah adalah nazar. Ambil ni. Maksudnya seperti mana ditulis kat sini, wala yajuzu sarful kafarati liman talzamuhu mu'natuhu. Sama juga, wala yajuzu sarfuz zakah liman talzamuhu mu'natuh. Wala yajuzu sarfud dam liman talzamuhu mu'natuh. Wala yajuzu sarful manzurahu. Wala yajuzu sarfu manzurihi liman talzamuhu mu'natuh. Hukum dia semua adalah sama. Okey. Faham tak? Ni kaedah ni. Khalas. Jadi dalam bab kafarah ni dah habis. Dalam bab kafarah dah habis. Kita akan masuk pula kepada bab bayar fidyah. Okey? Dalam bab kafarah, dalam bab puasa ni, dalam mazhab Syafi'i ada satu je surah yang ada kafarah. Satu je surah. Inilah surah yang kita telah baca. Dengan ada 9 syarat nak kena bayar kafarah tersebut. Cukup 9 syarat, kena bayar kafarah.
dengan urutan yang telah dibaca tadi. Sekarang kita akan masuk pada perbahasan membayar fidyah. Membayar fidyah dalam bab puasa. Ada soalan tak? Ada soalan tentang pelajaran tadi yang tak wadih? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, tak ada. Semua faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita baca pada yang ibarat yang seterusnya, sebelum kita baca, saya akan baca sedikit daripada kitab Minhaj. Daripada kitab Minhaj. Jadi dalam kitab Minhaj sebut wal kaffaratu 'ala az-zawji 'anhu wa fi qawlin 'anhu wa 'anha wa fi qawlin 'alayha kaffaratun ukhra. Ini khilaf ini kita tulis sebagai tambahan faedah. Nak mengetahui dalam mazhab Syafi'i ada qaul Imam Syafi'i sendiri tentang masalah ini. Apa dia? Wal kaffaratu 'ala az-zawji 'anhu. Menurut pendapat yang muktamad, kafarah yang dikeluarkan itu adalah kewajipan atas suami. Okey, itu pertama. Kewajipan atas suami anhu. Jadi kafarah tersebut, walaupun persetubuhan berlaku di antara dua orang, lelaki dan perempuan, kewajipan kafarah itu atas suami anhu. Apa maksud anhu? Kewajipan kafarah itu adalah untuk suami sahaja. Maknanya isteri memang tak kena bayar kafarah langsung. Itu pendapat yang muktamad. Wa fi qawlin anhu wa anha. Anhu wa anha. Ada satu qaul dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kafarah itu adalah untuk suami dan isteri. Maksudnya yang kena kafarah tu satu je. Tetapi kafarah itu mewakili untuk suami dan juga mewakili untuk isteri. Tapi yang kena keluarkan suami. Ini satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Wa fi qawlin anhu wa anha lishtirakihima fil jima'i wa yatahammaluha anha. Ada satu qaul Imam Syafi'i bahawasanya kafarah ini adalah wajib atas dua-dua, tapi satu je kena bayar. Dan yang kena bayar itu adalah suami. Dan satu kafarah itu mewakili suami dan juga isteri. Satu lagi, terakhir ibarat Minhaj, wa fi qawlin 'alayha kaffaratun ukhra. Ada satu lagi qaul, dua kafarah kena. Ada satu lagi qaul, dua kafarah kena. Lelaki pun kena, perempuan pun kena. Ini ibarat dalam Minhaj saya sebut untuk kita tahu apakah khilaf yang ada dalam bab ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Saya ulang sekali lagi ibaratnya, nanti siapa-siapa boleh tulis. Wal kafaratu 'ala az-zawji 'anhu wa fi qawlin 'anhu wa 'anha
وفي قول عليها كفارة أخرى. Sekali lagi. والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة أخرى. Ini ibarat daripada kitab Minhaj. Kita sambung. ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبر ومرض لا يرجى برؤه مد لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا ويجب. Habis. Kita masuk bab apa ni? Kita masuk berkaitan dengan fidyah. Tengok. Wayajibu, dan wajib, ala man aftara, atas orang yang berbuka dalam bulan Ramadan. Fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni kaid ni. Ramadan ni adalah kaid ihtirazi. Maksudnya, hukum ini tak sabit kalau dia batalkan puasa dia secara curang dalam puasa lain, puasa wajib yang lain, seperti puasa qada, seperti puasa nazar, maka tak sabit hukum yang akan disebutkan. Hukum yang akan disebutkan hanya sabit kalau dia batalkan puasa apa? Puasa Ramadan. Tengok. Aftara ni, kena faham ni, aftara ni maksudnya tak puasa. Dia tak puasa pada bulan Ramadan. Sebab apa dia tak puasa ni? Tak tahu lagi tu fa'il wayajibu tu tak datang lagi kat depan. Fa'il dia kat depan. Kita tahu dulu sebab. Barulah kita tahu apa benda nak kena. Li'udhrin. Dia ini tak puasa bulan Ramadan kerana uzur. La yurja zawaluhu. Tapi uzur tersebut adalah jenis uzur yang tak ada harapan akan hilang. Kebiasaannya lah, ghalibnya. La yurja zawaluhu. Kerana uzur yang tiada diharapkan akan hilangnya. Tiada diharapkan akan hilangnya. Okey, kaf itu kaf apa? Ka kibar. Kaf itu kaf apa? Kaf tamthil. Kaf yang datang tu tamthil. Dia nak bagi tamsil. Tamsil bagi apa? Misal bagi apa? Misal bagi uzur yang tak diharap semua. Tak diharap akan hilang. Uzur yang macam mana? Kakibarin. Kaf ini contoh pertama bagi uzrin la yurja zawaluhu, seperti kibar. Kibar ni maknanya apa? Tua. Tua. Dalam kitab I'anah tulis, dia punya taswir dia, bi ansara syaikhan hariman la yutiqu as-sawma fi zamanin minal azman wa illa lazimahu iqa'uhu fima yutiquhu fihi. Okey. Jadi kaf itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama ataupun kisim yang pertama ataupun afrad yang pertama daripada uzur yang mana tidak diharapkan sembuhnya, iaitu tua. Jadi yang dimaksudkan dengan tua ni, Syekh Faniyan dalam kitab Safinah Najah menggunakan ibarat Syaikhan Faniyan ataupun Syaikhan Hariman. Dia ini kerana terlalu tua, dia memang tak mampu nak berpuasa langsung. Fi zamanin minal azman, pada bila-bila masa dia memang tak boleh nak puasa langsung.
Kalau dia boleh separuh hari contohnya, kalau dia puasa tu tak memudaratkan dia, maka dia kena puasa separuh hari. Yang disebut sebagai tua ni, iaitu apa? Dia langsung tak boleh nak puasa. Itu ditafsirkan dalam kitab Bi'an sara syaikhan hariman la yutiqu sawma fi zamanin minal azman. Dia tidak mampu puasa langsung. Okey, kaki barin ni contoh yang pertama. Jadi orang yang tua, dia kenapa nanti ke depan. Okey. Wa maradin. Wa maradin ni ataf kepada kibar. Maradin ini, dan kerana sakit, la yurja bur'uhu, kerana sakit yang tidak diharapkan akan sembuhnya. Jadi dia sakit yang mana tidak diharapkan sembuhnya. Macam mana boleh disahkan sakit dia ni jenis bangsa tidak diharapkan sembuhnya? Dalam i'anah sebut biqauli adlaini minal atibba. Pengesahan itu hendaklah disahkan oleh dua orang tabib yang terpercaya, yang adil. Okey? Dua surah aja. Sebenarnya memang ada dua je. Dua ini dia hanya perlu bayar fidyah, tidak ada qada. Dalam kitab Safinatun Najat sebut 4. Dalam bab fidyah ni dia ada 4 jenis, 4 aksam. Yang pertama, perlu bayar fidyah sahaja dan tidak ada qada. Untuk kisim yang pertama, di sini ada 2 sahaja afrad. Yang pertama apa? Syaikhan hariman ataupun syaikhan fanian. Yang kedua adalah maradan la yurja bur'uhu ataupun la yurja zawaluhu. Okey. Muddun. Jadi muddun ni adalah fa'il. Muddun ni adalah fa'il. Kena bayar 1 mud. Likulli yaumin minhu in kana musiran hina idzin. Likulli yaumin minhu in kana musiran hina idzin. Apa maksud dia tu? Jadi mud itu yang setiap hari minhu, bagi tu, bagi setiap hari minhu kembali kepada apa? Ramadan. Dan mud itu dia kena bayar setiap hari yang dia tak puasa. Setiap hari minhu ay min Ramadan kena bayar 1 mud. Tapi ada kait, inkana musiran. Hina idzin. Sekiranya dia tu orang tua tu, dia adalah orang yang musir, orang yang mampu. Hina idzin ni takdir dia hinal iftar. Hina idza aftara. Hina idzin ni takdir dia apa? Hina idza aftara. Kita baca sikit daripada i'anah. Ay hinal iftar wa huwa qaidun liwujubil mud wa kharaja bihi al-faqirul mu'sir hina idzin fala fidyata alayhi wa hadha huwa alladhi sahhahu an-Nawawi fi al-Majmu' وارتضاه ابن حجر وعبارة وقضية الكلام المتن وغيره وجوبها أي الفدية ولو على فقير فتستقر في ذمته لكنه صح في المجموع سقوطها عنه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها فإن قلت ينافيه قولهم حق الله المال إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطر قلت كون السبب فطره ممنوع وإلا لازمة الفداء للقادر فعلمنا أن السبب إنما هو عجزه المقتضي لفطره وهو ليس من فعله فاتضح ما في المجموع فتأمله وصحح الرملي والخطيب خلافه
وهو أنه لا يشترط يسار حينئذ فتجب الفدية عندهما على الفقير. قال فائدة الوجوب عليه أنها تستقر في ذمته. Okey, sekarang ni ni penting ni. In kana musiran hina idzin. Saya ringkaskan apa yang saya baca daripada kitab I'anah tadi. Dalam matan Fathul Mu'in, kewajipan bayar mud atas dua orang tadi itu, kalau masa dia tak puasa tu, memang dia ini musir. Dia ada kemampuan untuk bayar satu mud. Maknanya ada lebihan daripada keperluan dia. Tapi kalau waktu itu dia tak mampu, dia memang tak ada lebihan untuk bayar, maka berlaku khilaf antara Ramli dan juga Ibni Hajar. Imam Khatib Syarbini sama pendapat seperti Imam Ramli, iaitu di sisi Imam Ibni Hajar memakai tashih Imam Nawawi dalam Majmu', bahawasanya dalam surah ini maka kalau dia memang waktu itu dia tak mampu, bas, dia dah tak perlu nak kena qada, tak perlu nak kena ganti bayar bila dia kaya ke bila dia mampu kelak. Dia kenalah kena bayar fidyah tersebut. Sekarang memang dia tak ada duit, tapi bila dia ada duit dia kena bayar. Ini pendapat Imam Ibni Hajar, bahawasanya dia tak perlu. Khalas, gugur. Dia kiaskan dengan masalah zakat fitrah. Kiaskan dengan apa? Masalah zakat fitrah. Seperti mana kalau ada tahun satu orang tu dia memang mu'sir, tak ada duit lebih, nak RM7 lebih pun tak ada, kira tahun tu gugurlah daripada dia kewajipan bayar zakat fitrah. Sekira-kira dia tak perlu nak qada semula bila dia ada duit balik, tak perlu. Dia kiaskan begitu. Tetapi dalam masalah ini Imam Ramli dan juga Imam Khatib Syarbini berbeza pandangan. Mereka mengatakan kalau mereka ataupun dua orang ini, Syekh Fanian dan juga maradan la yurja buruhu, dia tak ada duit lebih, maka benda tu kira apa? Kira hutang. Benda itu dikira hutang. Kelak nanti bila dia mampu, dia kena bayar semula. Okey? Semua faham? Line okey tak malam ni? Line okey tak? Line okey tak malam ni? Ustaz Azmi. Daripada mana Ustaz Azmi? Daripada Bangi. Yang lain line okey tak? Macam tak, line tak clear aja malam ni. Jadi boleh catatkan dalam masalah ni, in kana musiran hina idzin ni adalah apa? In kana musiran hina idzin ni adalah di sisi Imam Ibni Hajar. Okey? Kaid ini tidak disyaratkan oleh Imam Ramli dan juga Khatib Syarbini, Asy-Syarbini. Malam ni macam lemau je. Macam tak ada orang pula dalam apa? Live ni. Okey? Dicatat tu khilaf tersebut. Bila qada. Bila qada, dia tidak perlu qada. Wa in tu ghayah dia. Wa in qadara alaihi ba'du. Wa in qadara alaihi ba'du. Ini ghayah ni, in lil ghayah ni. In lil ghayah. Tulis wa in qadara alaihi ba'du, in lil ghayah. Walaupun mampu ia
atasnya selepas itu. Maknanya berlaku satu keadaan luar biasa. Dia yang tua sepatutnya dah tak boleh puasa, jadi sihat, boleh pula nak puasa. Yang sakit yang sepatutnya tak ada harapan nak sembuh, tiba-tiba dia jadi boleh sembuh pula. Adakah dia kena qada puasa hari-hari yang dia tinggalkan tersebut? Tak perlu. Okey? Tidak perlu. Elat dia. Elat dia apa? Tengok elat dia. Li'annahu ni elat bagi apa? Li'annahu ini ilat bagi adamu wujubil qada idza qadara alaih. Li'annahu ini adalah ilat bagi adam wujubil qada idza qadara alaih. Kenapa? Kenapa hukum dia macam tu? Dia tak puasa hari itu sebab dia tak mampu puasa. Tiba-tiba berlaku keadaan luar biasa, sakit yang sepatutnya tak ada harapan sembuh, jadi sembuh. Jadi adakah dia kena qada semula? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Dia tidak perlu qada semula. Ini elak dia ni. Elak dia ni. Li'annahu ghairu mukhatabin bis-sawmi fal-fidyatu fi haqqihi wajibatun ibtida'an la badalan. Ini memang cantik. Ini memang cantik dia punya elah dia. Sebab apa dia sebut gini? Dia orang yang nak kena qada puasa ialah untuk orang yang mana dia ini wajib puasa, cuma dia tak puasa kerana uzur. Dua orang tadi tu, dia ini memang tidak ditaklifkan untuk puasa. Dia tidak dikhitabkan untuk puasa. Tak ada. Untuk dia itu, dia punya taklif dia adalah hanya bayar fidyah sahaja. Taklif untuk dia hanya bayar fidyah sahaja. Itu ilah dia. Li'annahu ghairu mukhatabin bis-sawmi fal-fidyatu fi haqqihi wajibatun ibtida'an la badalan. Itu boleh hafal tu. Jadi fidyah itu wajib atas dia ni memang ibtidaan. Memang daripada awal lagi yang wajib atas dia fidyah. Jadi tak berbangkit apa? Tidak berbangkit yang dia kena qada puasa. Dia memang tak wajib puasa. Sebab itu diambil daripada firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dalam kitab tafsir takdirnya wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun. Wajib atas orang yang tak mampu puasa. Wajib atas orang yang dia tak mampu puasa bayar fidyah. Ayat itu dijadikan dalil untuk masalah ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ay la yutiqunahu. Jadi sebahagian ulama mengambil ayat ini sebagai dalil bagi masalah yang kita bincangkan sekarang ini. Okey? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Pertama ni apa? Pertama dalam bab fidyah. Ingat. Pertama dalam bab fidyah, wajib bayar fidyah. Tidak ada qada. Wajib bayar fidyah. Tidak ada qada. Seterusnya, wa yajibul muddu ma'al qada ala hamilin wa murdi'in aftarata lil khawfi ala al waladi. Ini soalan masyhur. Isu pun masyhur juga. Isu pun masyhur juga dibincangkan. Apa dia? Masalah hamil dan juga murdi'. Masalah apa? Hamil dan juga murdi'. Apa dia? Wa yajibu, yang ni dalam surah ni dia wajib bayar fidyah dan wajib qada. Yang pertama tadi wajib qada, wajib bayar fidyah, tak ada qada kan? Yang kedua, kisim kedua, bahagian kedua, jenis kedua, kena bayar fidyah dan juga perlu qada. Okey. Siapa ni?
Wa yajibul muddu ma'al qada. Wajib bayar mud. Bersama dengan mud pula kena qada. Ala atas siapa? Atas orang yang mengandung, perempuan. Ala hamilin, perempuan yang mengandung. Wa murdi'in. Dan perempuan yang menyusukan baby. Perempuan yang menyusukan baby. Ini selalu ditanyakan, perempuan yang mengandung boleh tak puasa? Kita kata, kalaulah dengan sebab dia mengandung, dia takut mudarat atas anak yang dalam kandungannya, maka dia boleh tak puasa. Kemudian kalau dia berbuka, kelak dia wajib qada dan wajib bayar fidyah. Kelak dia wajib qada dan kena bayar fidyah. Aftarata lil khawfi 'alal waladi. Lil khawfi 'alal waladi. Okey. Aftarata lil khawfi 'alal walad. Dia kena bayar. Dia kena bayar kafarah kalau dia takut atas anak sahaja. Dia takut atas apa? Anak. Dia punya kaedah dia, kalau dia khawatir mudarat itu atas anak dan juga apa? Diri dia ataupun diri dia sahaja, maka tak ada bayar fidyah. Bayar fidyah ini hanya dalam surah apa? Aftarata lil khawfi 'alal waladi faqat. Kena tambah tu faqat sebagai catatan. Dia perlu membayar fidyah dan juga qada kalau takut. Maksudnya kalau dia takut ni, kalau dia puasa ni dalam keadaan mengandung, nanti anak tu jadi gugur ke. Dia takut kalau dia dalam keadaan kalau dia dalam keadaan puasa, dia pergi dia menyusu, dalam itu dia puasa menyebabkan susu sikit. Bila susu tu sikit akan mendatangkan mudarat kepada anak tersebut, maka dalam apa? Dalam surah ini, maka dia boleh tak puasa dan dia kena qada dan kena bayar fidyah. Jadi saya ulang balik kaedahnya, kalau takut atas anak sahaja dan ataupun kandungan, maka barulah ada fidyah sahaja. Tapi kalau di samping itu ada takut khawatir mudarat diri dia, maka tidak ada fidyah. Okey? Maka tidak ada fidyah. Maksudnya tak ada fidyah ni sama ada dia khawatir kandungan ataupun anak dan dirinya, dua-dua dia takut akan mudarat kalau dia puasa, ataupun dia khawatir atas dirinya sahaja. Maka dalam dua-dua surah ini, maka tidak ada fidyah yang wajib, hanya ada qada sahaja. Ini qisim yang kedua. Ini qisim yang kedua. Qisim yang ketiga. Qisim yang ketiga. Qisim yang ketiga ialah apa? Fidyah juga. Tengok ni. Fidyah juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Oh, kita nak banyak lagi ni. Wayajibu ala muakhiri qada'in syai'. Ni masalah yang famous. Tadi masalah tadi tu, masalah yang orang perempuan mengandung kan, adalah diviralkan katanya pendapat Ibnu Abbas. Perempuan yang mengandungkan anak itu, dia hanya perlu bayar fidyah saja, dia memang tak payah qada' langsung. Dia tak perlu qada' langsung. Jadi itu memang fatwa yang tidak ihtiyat langsung lah. Itu fatwa yang tidak ihtiyat langsung. Okey. Okey. Wajib qada' ma'al fidyah. Yalah, wajib qada' ma'al fidyah. Sebab qada' ni dia ada sebut dalam Quran. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Jadi kalau satu orang tu dia mudarat, jadi Quran kata dia boleh apa? Dia boleh tak puasa tapi kena qada'. Dia sabitkan nas. Adapun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ayat ini untuk tambahan lagi untuk orang hamil dan murdi'. Menurut qaul Ibnu Abbas, maka tambah lagi ayat itu untuk sabitkan fidyah. Adapun ayat untuk sabitkan qada', itu ayat yang saya bacakan tadi. Sebab itu asalnya semua puasa yang ditinggalkan kena qada', itu asal, kan? Jadi kecuali surah-surah yang dua surah tadi itu yang keluar daripadanya tak ada qada'. Begitu. Okey? Memang ada mazhab yang qail begitu, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Dan tak ihtiyat pun kita fatwakan begitu. Sepatutnya fatwakan dengan ihtiyat, kenalah qada', kan? Yang masalah seterusnya ni, kisim yang ketiga. Ini masalah yang selalulah berbangkit persoalannya, dan kita perlukan tahqiq masalah ni. Okey? Masalah orang kata apa? Fidyah berganda. Jadi kena tahqiq lah masalah ni. Jadi kita bila kita belajar, kita cuba tahqiqkan, faham betul-betul. Kita dah faham dah betul-betul, bas kita simpan ilmu tu sampai mati. Tapi perlu bagi masa untuk tahqiq masalah tersebut, nak faham betul apa maksud ibarat yang menjelaskan masalah ni. Wa yajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan. Ini apa dipanggil apa? Fidyah ta'khirul qada'. Tajuk dia fidyah ta'khiril qada'. Fidyah kerana melewatkan qada'. Wa yajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min Ramadana hatta dakhala Ramadanu akharu bila udhrin fi at-ta'khiri bi an khala 'an as-safari wal maradi qadra ma 'alayhi muddun li kulli sanatin fayatakarraru bi takarruri sinina wa 'ala al-mu'tamadi wa kharaja bi qawli bila udhrin ما إذا كان التأخير بعذر كأن استمر سفره أو مرضه أو إرضاعها إلى قابل فلا شيء عليه ما بقي من العذر وإن استمر سنين ومتى رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمتى أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير. Itu masalah lain. Kayaknya masalah ni, masalah terakhir malam ni kita bahaskan tentang masalah fidyah kerana melewatkan qada'. Tengok. Wa yajibu, dan wajib
atas orang yang melewatkan qada li syai'in, qada bagi sesuatu, maksudnya bagi hari lah, 1 hari ke 2 hari ke, daripada bulan sehinggalah masuk Ramadan yang lain tanpa uzur dalam melewatkan. Kemudian batu taswir, apa maksud tanpa uzur? Bi'an, bahawasanya kosong ia daripada safar dan sakit yang dia mampu ke atasnya, muddun. Muddun fa'il kepada yajibu. Okey, poin pertama, dia ada 2 masalah tu. Satu masalah fidyah melewatkan, satu masalah. Masalah kedua, berulang-ulang dengan berulang tahun. Dia ada 2 masalah, okey? Okey, masalah pertama dulu. Masalah pertama, orang yang melewatkan qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan baru. Okey, poin ni apa? Qada puasa Ramadan sehingga masuk puasa Ramadan yang baru. Dia kena bayar denda 1 cupak beras. Okey, untuk dia nak kena bayar denda itu kaedah bila uzrin. Dengan tanpa uzur. Itu kaedah tu. Penting tu. Dengan tanpa uzur. Dengan tanpa uzur. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in dia bagi taswir. Apa maksud tanpa uzur? Tanpa uzur itu bi'an khala anis safar wal marad qadra ma'alih. Maksud tanpa uzur, dia kosong, dia ini kosong daripada musafir dan juga sakit sekadar ma'alaihi qada yang wajib atas dia. Contohnya dia ada tinggal 5 hari. Dalam masa Syawal sampai Syaban tu, dekat Ramadan, dia ada tak 5 hari yang kosong, yang dia ni memang tak sakit, tak musafir, dia boleh puasa? Ada tak? Kalau ada, tapi dia tak qada juga, maknanya berkadarkan berapa yang baki, maka dia kena denda 1 hari 1 hari 1 cupak. 1 hari 1 cupak. Okey? 1 hari 1 cupak. Okey, siapa ada soalan? Tak faham? Sebelum kita masuk step seterusnya. Yang ni, setakat ni. Muakhir qada Ramadan ni, fidyah ta'khir qada. Ada tak jelas? Iskal pada ibarat. Tak ada? Tak ada iskal? Semua faham? Ada iskal tak? Tak ada? Faham? Okey? Dia senang je, bukan susah pun. Sebelum saya nak masuk perkara yang kedua, sebelum masuk perkara yang kedua, kita baca sikit dalam ibarat minhaj. Ibarat minhaj sekali dengan Kanzur Raghibin. Wa man akhara qada'a ramadana ma'a imkanihi
بأن كان مقيما صحيحا حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد وأثم كما ذكر في شرح المهذب وذكر فيه أنه يلزم المد بمجرد دخول رمضان. روى الدارقطني والبيهقي حديث أبي هريرة من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صاح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا وضعفاء. قال وروي موقوفا على راوي بإسناد صحيح أما من لم يمكنه القضاء بأن استمر مسافرا أو مريضا حتى دخل رمضان فلا شيء عليه بالتأخير لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز. Okay. Okey. Itulah. Itu yang pertama dan terakhir. Muddun di kulli sanah. Fayatakarraru bitakarruris sinin 'alal mu'tamad. Maka dia akan berulang dengan berulang-ulangnya tahun. Menurut pendapat yang mu'tamad. Okey. Inilah ni. Sebab tu ada setengah fatwa. Dia alal mu'tamad ni tulis khilaf dia ni alal asah. Alal asah. Dalam kitab Fathul Mu'in dia tak nyatakan takbir macam minhaj. Jadi kita kena tulis ni fayatakarraru bitakarruris sinina alal asah. Al mu'tamad di sini adalah apa? Khilaf wajah alal asah. Khilaf dia itu alal asah. Okey. Wa kharaja biqauli bila udrin. Keluarlah dengan perkataan saya tanpa uzur. Ma idza kana ta'khiru bi udrin. Kalaulah dia lewatkan uzur, ka anis tamarra safaru, seperti safar dia berterusan, ataupun dia sakit, ataupun dia ini beranak bulan puasa kena menyusu sampai tahun depan, tak boleh lepas, fala syai'a, maka tidak ada apa-apa fidyah atas dia ma baqiyal uzru, selagi mana uzur itu ada, wa inistamarra sinin, walaupun uzur itu bertahun-tahun lamanya. Okey. Khalas. Dalam kitab I'anah sebut termasuk juga uzur ni adalah orang yang dia lewatkan kerana dia jahil, ataupun kerana dia lupa, ataupun kerana dia dipaksa. Jahlan au nisyanan au ikrahan. Kalau dia jahil tu dia tak tahu, tak boleh lewatkan sampai masuk Ramadan baru, maka dia tidak ada fidyah. Ataupun dia ini lupa, benda tu sehari dia terlupa sampai masuk Ramadan baru, tak ada fidyah. Ataupun dia dalam masa setahun tu memang dalam keadaan terpaksa tak boleh nak puasa, maka dalam surah ini dia tidak perlu membayar fidyah. Jadi walhasilnya kita dah belajar malam ini tentang pertama kafarah habis, kemudian fidyah kita dah belajar 3. Yang pertama ada fidyah saja, tak ada qada. Yang kedua qada dan fidyah. Yang ketiga sama juga qada dan fidyah, cuma jenis dia ni adalah jenis berulang-ulang. Kalau berulang-ulang kesalahan, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung pada hari yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitab nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudu ilayna 'inda hajatina ولا تنسنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين.